Assalamualaikum. Hai murid-murid tahun 3. Kita berjumpa lagi bagi sesi PDPR pada hari ini. Baiklah, bagi subjek matematik, kita masih lagi melihat kepada topik 3 iaitu pecahan, perpuluhan dan peratus. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan melihat kepada standard kandungan 3.4 iaitu perkaitan antara pecahan, perpuluhan dan peratus. Manakala bagi standard pembelajaran, kita akan melihat 3.4.1 mewakilkan pecahan per 100 dengan perpuluhan dan sebaliknya. Seterusnya, 3.4.2 mewakilkan pecahan per 100 dengan peratus dan sebaliknya. Dan 3.4.3 mewakilkan peratus dengan perpuluhan dan sebaliknya. Jadi, bagi objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat menyatakan perkaitan antara pecahan, perpuluhan dan peratus dengan betul. Baiklah murid-murid, kita lihat kepada contoh yang terdapat pada buku teks muka surat 105. Murid-murid boleh buka buku teks masing-masing pada muka surat 105 dan lihat kepada contoh ini. Baiklah, kita lihat kepada dialog yang pertama. 42% murid kelas 3 alfa ialah perempuan. Nyatakan dalam perpuluhan. Maksudnya, kita perlu tukarkan 42% kepada perpuluhan. Jadi, 42% sama dengan 0.42. Sekarang kita lihat yang ini. Saya warnakan hijau 42 petak. 42% sama dengan 42 per 100. Maksudnya di sini terdapat 42 petak yang diwarna daripada 100 petak. Jadi 42% sama dengan 42 per 100. Maksudnya 42% kita tukarkan kepada pecahan iaitu 42 per 100. Yang ini telah kita pelajari pada pembelajaran sebelum ini. Sekarang kita lihat yang ini. 42 per 100 dalam perpuluhan ialah 0.42. Jadi daripada contoh ini, sebenarnya pecahan mempunyai perkaitan dengan perpuluhan dan peratus. Maksudnya ketiga-tiga kemahiran atau topik yang kita telah pelajari sebelum ini iaitu pecahan, perpuluhan dan peratus mempunyai hubungan atau perkaitan antara satu sama lain. Contohnya situasi ini tadi, di mana 42 per 100 kita boleh tukarkan kepada perpuluhan iaitu 0.42. Maksudnya 42 per 100 sama nilai dengan 0.42. Dan 0.42 kita boleh tukarkan menjadi peratus iaitu 42%. Jadi ketiga-tiga ini mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Maksudnya mereka boleh saling tukar antara satu sama lain kerana mereka adalah sama nilai. Jadi adakah murid-murid masih ingat lagi apa itu perpuluhan? Adakah murid-murid masih ingat nilai tempat bagi perpuluhan? Jadi kita buat sedikit ulang kaji. Jadi, nilai tempat bagi perpuluhan bermula dengan SA. Kemudian, titik perpuluhan per 10 dan per 100.
Di sini adalah sifar pepuluhan 42. Jadi nilai tempat bagi 4 adalah per 10 dan nilai tempat bagi 2 adalah per 100. Cikgu harap murid-murid masih ingat lagi nilai tempat bagi pepuluhan ini. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat kepada contoh yang seterusnya pada muka surat 106 di dalam buku teks matematik. Jadi di sini kita perlu menukarkan peratus ini kepada pepuluhan. Jadi kita dapat lihat di sini 8% ditukarkan kepada pecahan terlebih dahulu. Jadi 8% sama dengan 8/100. 8/100 ialah 8/100. Jadi ini dalam perkataan. Jadi 8/100 dalam pepuluhan ditulis sifar pepuluhan sifar 8. Jadi inilah cara kita menukarkan pecahan atau peratus menjadi pepuluhan, iaitu sifar pepuluhan sifar 8. Jadi nilai tempatnya adalah sehingga per 100. Kerana pecahan ini adalah per 100, jadi nilai tempat mesti sehingga per 100. Atau kita boleh lihat secara lebih jelas, 8% sama dengan 8/100, kemudian ditukar sama dengan sifar pepuluhan sifar 8. Baiklah murid-murid, seterusnya kita akan cuba untuk menukarkan pecahan yang diberikan kepada pepuluhan, kemudian kita akan tukarkan kepada peratus. Jadi 16/100 kita tukarkan menjadi pepuluhan, dia akan sama dengan sifar pepuluhan 16. Jadi pastikan terdapat 2 tempat pepuluhan di belakang titik pepuluhan. Pastikan ada 2 nombor kerana ini adalah per 100. Jadi nilai tempat pepuluhan mesti sehingga per 100. Maksudnya ada 2 tempat pepuluhan. Kemudian kita akan tukarkan menjadi peratus. Jadi sifar pepuluhan 16 sama dengan 16%. Terusnya kita akan tukarkan peratus ini menjadi pecahan, kemudian menjadi pepuluhan. Jadi 45% sama dengan 45/100. Kemudian kita tukarkan jadi pepuluhan, yaitu sama dengan berapa agaknya? Ya, betul. Yaitu sifar pepuluhan 45. Seterusnya, kita tukarkan pepuluhan ini menjadi peratus, kemudian menjadi pecahan. Sifar pepuluhan sifar 9 sama dengan, dalam peratus, berapa? Ya, betul, yaitu 9%. Dan dalam pecahan, ya, betul, sama dengan 9/100. Kenapa bukan 90? Kerana pepuluhannya hanyalah sifar pepuluhan sifar 9. 9 adalah pada nilai tempat per 100. Jadi 9% dan dalam pecahan 9/100. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat kepada contoh ini. Sekarang kita akan menukarkan pecahan ini kepada pepuluhan sahaja. Jadi 30/100 sama dengan sifar pepuluhan 3 sifar. Jadi pastikan ada 2 tempat pepuluhan. Seterusnya, kita akan tukarkan semula pepuluhan kepada pecahan. Contohnya, sifar pepuluhan 52 tukar kepada pecahan akan menjadi
Ya, betul. Sama dengan 52/100. Seterusnya, kita akan tukarkan peratus kepada pecahan. Jadi, 74% sama dengan, ya, betul, 74/100. Seterusnya, kita tukarkan pecahan kepada peratus, yaitu 98/100 menjadi peratus berapa? Ya, betul, 98%. Seterusnya, kita akan tukarkan perpuluhan kepada peratus. 0.84 sama dengan berapa peratus? 84%. Seterusnya, kita akan tukarkan peratus menjadi perpuluhan. 6/100. 6% sama dengan berapa dalam perpuluhan? Sama dengan 0.06. Jadi, pastikan murid-murid dapat memahami bagaimana untuk menukarkan pecahan kepada perpuluhan dan kepada peratus. Maksudnya, ketiga-tiga ini mempunyai kaitan antara satu sama lain. Pecahan boleh jadi perpuluhan, peratus boleh ditukar menjadi pecahan, perpuluhan boleh ditukar jadi peratus, dan seterusnya. Jadi, pastikan murid-murid dapat menguasai kemahiran ini. Baiklah murid-murid, sekarang adalah masa untuk mencuba. Jadi, murid-murid, tolong buka buku aktiviti matematik muka surat 71. Murid-murid perlu menyiapkan atau melengkapkan soalan 1 dan 2. Pastikan murid-murid membuat kesemua soalan ini. Kemudian, murid-murid perlu menjawab soalan latihan di dalam buku teks matematik muka surat 106, iaitu coba ini, soalan 3 dan 4. Jadi, ini adalah soalan yang terdapat di dalam buku teks. Jadi, murid-murid perlu menjawab soalan dalam buku aktiviti dan juga soalan dalam buku teks. Setelah itu, ambil gambar latihan dan hantar kepada cikgu melalui WhatsApp untuk cikgu semak. Jadi, setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih.